You can still contribute dengan memberi idea-idea, suggestion. Terima kasih. Ya, so kita mengikut semangat semangat apa, Ejo? Kita jaga kita ya. Betul. Ya. Betul. So kita nak kita jaga kita, in the sense that kalau kita ni tak bantu sama sendiri, siapa lagi nak bantu kita? Ya? So go on that basis. So kepada mereka yang tidak bercakap, mutekan masing-masing supaya kita memberi peluang untuk orang yang ada isu, orang yang ada permasalahan business mereka dapat bersuara, dan pada ketika anda diberi masa untuk bercakap, anda boleh unmutekan mikrofon masing-masing. Ya. So sesi ini bukan sesi saya seorang bercakap. Sesi ini adalah antara kita untuk menolong antara satu sama lain. So kita mulakan kepada mereka yang ada permasalahan bisnes yang anda nak kemukakan, nak suarakan di sini. Sila mula dulu, kenalkan nama, bagi nama dan cerita permasalahan anda. Dan bila cerita permasalahan anda, try to be as specific as possible. Ya. Jangan cerita pada suatu masa saya ni, itu cerita lama sangat. Kerana kita ada ramai lagi partisipan yang nak ada kemukakan permasalahan mereka. Ya. So, siapa nak mula dulu? Siapa ada permasalahan bisnes yang dia nak kemukakan? Sila unmute diri anda sekarang. Malu bangau. Sesedang tu. Come on, hey, this session is for you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, izinkan saya untuk mengenengahkan sedikit saya punya cabaran saya, okey? Boleh. Okey, saya Afnan bin Abdul Fattah, okey, merupakan salah seorang daripada PLF, dan saya bekerja sebagai training coordinator di salah satu suruhanjaya yang penting di negara ini. Dan dalam masa yang sama saya juga dipanggil untuk menjadi trainer. Cuma yang saya punya cabaran adalah apabila saya melakukan satu promosi untuk training, okey. Kebiasaannya saya sama ada dapat seorang ataupun dua respon ataupun tiada respon langsung. Okay. Jadi saya tak tahu sama ada mungkin saya punya cara marketing saya mungkin ada yang tak kena, ataupun mungkin kerana saya sendiri ni orang kata belum dikenali. Mungkin ada antara sahabat-sahabat yang boleh berkongsi sedikit idea ataupun kaedah-kaedah bagaimana untuk saya terus menjebakkan diri dalam bidang training. Kerana cabaran Haji Sifu ni dah lama, dekat 3 tahun dah dia dah cabar saya. Tapi sampai sekarang lagi saya belum dapat menyahut cabaran Haji Sifu ni lagi. Okey. Alright, Afnan jawab beberapa soalan ni dulu. Nombor satu, daripada apa yang Afnan cerita tadi tu, kalau kita boleh buat satu ayat. Apa yang anda perlukan nak, apa yang anda nak sebenarnya ni? What do you want daripada mereka-mereka ni? Kerana macam contoh macam Coach Ijol, Coach Sheila sendiri pun pernah mencabar saya juga satu ketika dulu untuk membuat satu marketing plan, dan juga orang kata selain pada marketing plan, cara untuk mempromosikan diri saya sendiri. Namun bila saya promosi, saya tak pasti sama ada mungkin saya tak kena cara ke, ataupun mungkin kaedah saya ke, ataupun ayat, saya masih lagi orang kata gagal lagi mendapat audiensnya. Okay, so you masih menceritakan problem ni. Soalan saya lah, Afnan nak apa? Saya bukan nak bukan Afnan tak nak apa, Afnan nak apa? Saya nak untuk diri saya mudah untuk di-market. Apa caranya untuk memarketkan diri? Yes. Okay, so cerita dengan kami Afnan, supaya apa yang kami nanti cadangkan dia tak overlap, dia tak bertindan dengan Afnan, apa yang Afnan dah buat. So ceritakan kami 3 langkah yang Afnan dah buat untuk menyelesaikan masalah tu setakat ni. Okey, yang pertama saya create satu iklan melalui YouTube.
dan saya gunakan YouTube Ad berdasarkan daripada saya pelajari YouTuber terbaik. Saya minta maaf, saya lupa dah nama dia, dia orang Sabahan. Okey, jadi saya gunakan dia punya konten dia untuk membuat iklan. Yang kedua, saya menggunakan kawan-kawan saya mana yang daripada bahagian-bahagian training untuk mempromosikan diri saya. Dan yang ketiga, saya mempromosikan sendiri dalam Facebook saya. 3 kaedah tu. Alright, terima kasih. Baik, saudari dalam grup ni anda dah dengar permasalahan Afnan dan anda juga dah dengar apa yang dia dah buat. Adakah tuan-tuan puan-puan ada cadangan tambahan untuk Afnan supaya dia boleh mempromosikan diri dia lebih lagi? Silakan. Rizal, sebelum memberi cadangan, Sheila nak tanya Tuan Afnan. Tuan Afnan sebenarnya fokus on modul apa ya? Maknanya what is your niche ke? Kalau ada niche-nya lah. Kalau ni you sebenarnya nak fokus apa? Siapa target market you? You nak fokus budak sekolah ke? Nak fokus on business ke? Nak tahu dulu. Okey, saya alhamdulillah baru saja disertifikatkan dengan Certified Master Trainer untuk NFNLP dan saya juga membuat program berkenaan tentang bahasa badan dan juga analisa tulisan tangan dan sedikit tentang image dan warna. Okay. So you punya itu banyak benda tu, Afnan. I mean, you have NLP, body language, you have color. So kalau menjawab soal Sheila punya soalan tadi tu, dia tanya you dalam banyak-banyak tu kan, yang mana yang you nak jadikan sebagai niche? Kalau digabungkan semua, it will go under communication. Okay, so communication will be. Bila sebut pasal komunikasi, sudah tentunya akan tumpukan kepada orang-orang mereka yang bekerja lah, dan juga saya masih terfikir sama ada sekiranya ilmu saya ni boleh dikongsikan kepada mereka yang baru ingin mendapatkan kerja, macam yang Haji Sifu ada buat Get That Job. Okay, seolah-olah macam tu. Cuma saya tak kata masih lagi agak ragu-ragu lah. Okay, senang cerita, masih lagi agak ragu-ragu sama ada adakah ianya sesuai atau tidak untuk diberikan kepada mereka yang baru nak mencari kerja. Alright, thank you. So Sheila. Okay, thank you Tuan Afnan. So maknanya senang cerita fokusnya nak ke macam Get That Job Rizal lah, lebih kurang macam tu. Betul? Ya, lebih kurang macam tu. Jadi tadi yang dah buat adalah market dekat FB, dah up dekat YouTube. Lepas tu dah deal dengan training provider, betul? Ya, betul. Okay, saya nak tahu juga, sorry lah sebab Sifu kita ajar, jangan main bagi suggestion je. kena cangking. Buat masa ni Sheila, kita tidak ada masa untuk cangking. So, sikit je. Setakat yang terlintas dalam kepala you, cadangkan kepada Afnan. Okey, baik. Kalau betul nak target untuk kalau betul nak target untuk student yang lepasan universiti nak ambil nak cari kerja, antara tempat yang sesuai adalah Instagram, antara dia lah. Buatkan soft sell dekat situ. Soft sell tu maksudnya berikan tips-tips. Contohnya dulu Rizal banyak selalu macam Rizal punya Get That Job tu kan, sebenarnya daripada situ je, gali dekat situ je dah banyak dapat bagi tips. Bagi tips macam mana nak buat resume, macam mana nak dapatkan kerja during PKP ni. Sebab waktu PKP ni sangat susah majikan nak ambil orang bekerja. Lepas tu kalau waktu PKP ni kita nak minta pihak universiti buat program pun I'm not so sure. Okay. Tapi itu antara yang boleh di-brandingkan dahululah dirinya. Lebihkan, banyakkan kepada yang niche tu, perkongsiannya dahulu. Okay. Thank you Sheila. Coach Sheila. Okay. Lagi kawan-kawan yang lain? Sila bagi cadangan. Okay, Ejol. Dah lepas isterinya baru suaminya pula masuk. Ada dua perkara yang saya boleh terfikir. Satu adalah
dapatkan testimoni, yang kedua platform. Jadi tuan belum ada platform lagi, so apa yang perlu buat adalah cari platform at least lah macam ni kita nak start untuk buat program tu kan. Kalau kita nak buat, mungkin sebelum ni saya tak pasti tuan buat promote tu program berbayar atau percuma? Ada berbayar, ada yang percuma. So cari jalan untuk buat program tu, kalau tak dapat berbayar, buat secara percuma, promote pada circle yang paling terdekat, offer, dan dengan beberapa orang yang ada tu memang betul-betul bantu dia sampai dapatkan testimoni yang bagus. Testimoni tu akan bantu untuk mempromosikan untuk dia ada program. Sebab bila kita buat baru, orang mungkin baru kenal kita, tak tahu tentang kita punya modul dan sebagainya. So dia perlukan, bila ada testimoni mudah dalam bentuk tulisan ke, gambar ke, video ke, cari jalan untuk tu. Dan program percuma tu pastikan dia punya impact tu betul-betul. Kalau dekat program tu tak impact, follow up. Dia kalau kita buat banyak program mungkin kita tak sempat nak follow up semua orang, tapi bila kita baru start ni mungkin kita dah train, kita buat program untuk 5 orang. So 5 orang tu kita bantu dia dalam masa follow through dia, and then ada hasil yang tu kita jadikan dia testimoni. Dan kat situ bila kita nak buat marketing balik, dia punya content dia lebih solid sebab dah ada platform. Yang kedua, dia punya marketing tools dia lebih cantik sebab kita ada testimoni. Okey, yang tentang testimoni tu, Coach Shizul, saya ada buat ada yang video, ada daripada WhatsApp, dan juga ada yang kadang-kadang setengah tu yang saya minta dia orang tulis pada kertas dan tanda tangan. Jadi semua tu memang ada. Macam mana untuk saya nak manipulate yang dengan testimoni yang ada, ataupun mungkin saya perlu minta mereka untuk menceritakan sesuatu ke, ataupun dia punya format ke, terutama sekali yang jenis yang menulis ni. Kadang-kadang video ni setengah-setengah, pasal yang saya dah buat program boleh katakan hampir 70% dengan Jabatan Kerajaan. Bila kita nak videokan dia, kita nak tu, mereka agak sensitif benda-benda macam ni. Okay, jadi saya ambil langkah lain, saya minta mereka untuk menulis. Bila mereka menulis tu, adakah mungkin kita perlu masukkan beberapa elemen-elemen yang orang kata bila orang tengok macam yang ni memang betul orang nak tengok. So macam mana tu, Coach? Testimoni ni dia banyak. So cari, yang penting ada testimoni, dan kita ambil yang mana testimoni yang betul-betul kita bagi value dalam program kita tu, dia bagi impact. Highlightkan benda tu ke dalam kita punya social media lah. So any platform kita boleh letak, dan keep on, satu sharing testimoni, satu lagi kita nak tunjuk yang kita ni as an expert, kita banyak sharekan tentang awareness tentang apa yang content kita selalu share tu. Beritahulah tentang, educate orang tentang communication, educate orang tentang macam mana boleh dapat kerja apa semua tu. So konsisten buat macam tu, and then kita baru boleh pergi pada fasa yang seterusnya lah. Saya nampak. Terima kasih, Coach. Alright, thank you, Ejo. Lain? Siapa ada pandangan pendapat yang lain yang boleh tambah untuk membantu Afnan? Assalamualaikum, saya ada nak share sikit lah. Ya, Faris. Okey, macam tadi Tuan Afnan cakap, sebenarnya apa masalah dekat sini, engagement tu kurang kan? Ya, betul. Okey, selalunya engagement ni kurang bukan masalah daripada marketing kita ke, iklan kita ke tak cukup bagus ke. Kadang-kadang kita punya follower tu bukan true fans kita. Maksudnya kita ada 3,000-4,000 follower pun, kadang-kadang follower tu bukan kita punya spesifik target. Macam tadi yang Sheila tanya kan, spesifik target. So kat sini saya boleh suggest Tuan Afnan cari speaker-speaker yang buat tajuk yang sama, yang target sama macam Tuan Afnan. Follow follower dia tu. Kalau buat satu story, satu post, bila tengok like tu, view tu sama je kuantiti dia, tak bertambah, follow lagi. Setiap hari at least follow 3 orang. Cuba tengok balik macam mana dia punya result engagement dari tu. Itu sajalah. Thank you, Faris. Terima kasih, Tuan Faris. Saya nak tambah. Okay, kita dah dengar 3, saya nak tambah pada Afnan. Afnan, you ni orangnya multi-talented. You know how many languages? Berapa bahasa you tahu, Afnan? 10.
10 bahasa. You tahu 10 bahasa. You are well versed in NLP, you ada body language, you have so many things. So because of that Afnan, saya mencadangkan you nak kena sharpen you punya niche tu lagi. Okay. Apa you bagi tahu Sheila tadi tu is to me, satu agak umum, dua dia agak mengikut orang lain. So saya ni ikut amalan, jangan ikut orang lain. Buat sendiri. So Afnan, if there is no niche that you can follow, you create your own niche. And you be so good at it yang akan menyebabkan you jadi magnet. Orang kata, aku tak pernah dengar yang ni, aku nak belajar lah. You go on that point. Okay? Itu satu. Kalaulah ada seorang yang multi-talented yang saya tahu yang macam Afnan, yang Afnan boleh jadikan sebagai point of reference, is Keith Barry. How to spell his name? Keith. Keiph. Keith, Keith, okay. Keith Barry, Barry. Okay. Follow dia on LinkedIn, and then you boleh juga berhubung dengan dia melalui Twitter. Dia ni rajin share. Now, Keith Barry is multi-talented in the sense that NLP adalah dia, illusion adalah dia, hypnosis adalah dia, and he puts it all into one program. Sekarang ni dia tengah buat program online with audiences around the world. And dia pun sebenarnya buat motivation, tetapi he uses all these element of hypnosis, NLP, and he gets his message through. So bukan saja dia entertain orang dengan hypnosis and NLP and mentalism and all that, but he gets his message. Apa klien nak ubah lah dengan dia orang punya staff ni, he gets his message through. Yeah. So if there is one person that you want to model, that will be a good start. Yeah. International based speaker, Keith Barry. You watch his videos on LinkedIn, on YouTube. Go and watch, especially his videos sekarang. Yeah, his latest videos sekarang. Yeah. I also would like you to, when I say sharpen up your niche tadi tu, look at contohnya, when you say saya nak jadi bahagian, nak membantu orang dari segi mereka nak cari kerja, maka macam nak pergi interview. When you say that, dalam kepala saya yang saya terlintas ialah people yang fresh graduate yang nak cari kerja. To me, itu level bawah lah. Yeah, itu level bawah. For you Afnan. Ya, kalau Sheila were to buat, dia buat untuk fresh graduate, yes mungkin. Ya, tetapi kalau Afnan dengan what you know and the languages that you know and the skills that you have, you should be at top level. Macam mana COO tu nak cari kerja, and you want to show him how to look for work, at COO punya level. Yeah, the key, the terminology yang people use is C-suite. Apa panggil? Yeah, you should be at that level. C-suite. People at C-suite your level. So think about it, reevaluate that balik. Yeah. Alright, sekiranya tidak ada pandangan-pandangan lain. Terima kasih Haji Sifu. Ya, sekiranya tidak ada pandangan-pandangan lain. Afnan, daripada you dengar pandangan Faris, Ejol, Sheila and myself, yang mana yang you nak buat dulu? Yang mana yang you kata, this is a good idea, I should test this out first? Well, perkongsian Tuan Faris agak menarik juga. Perasaan saya tak pernah terfikir juga tentang follow mereka yang ada niche yang hampir sama dengan saya. Mungkin saya kembangkan dari situ, dan slowly saya akan manipulate testimoni yang ada, macam apa yang Coach Izul cakap, untuk memperkembangkan lagi bersama dengan apa yang Coach Sheila kongsikan juga, insyaAllah. Dan dalam masa sama saya boleh sharpen saya punya niche ni nanti.
Alright, good. All the best to you. Afnan, one small adjustment. You use the word manipulate banyak kali dalam conversation kita. Manipulate has this negative connotation to it. Yeah. You may want to use a different word to it. You want to develop, you want to create. Change the word, because the word exactly, the words which coming out from your mouth is coming out from your head. Yeah. So kalau mulut tu negatif, walaupun the konotasi negatif, then your head will be negative and you will see things in a very different perspective. So change the words, you change your mind. Okay? Okay. Alright, thank you, Afnan. Thank you, Haji Sifu. Thank you. Alright, tuan-tuan perempuan yang lain. Itu caranya kita buat sesi ini. So sepanjang sesi ini, inilah dia punya gaya dia, caranya. Kita tolong kita kan. Alright, so next. Siapa ada permasalahan yang lain? Salam. Yalah, Rahimah. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim semua. Saya punya masalah ni saya nak tanya sebab musim COVID ni saya nak upgrade syarikat saya, tapi saya tak tahu this is the right time ke tak, sebab banyak sifu-sifu bisnes yang kata saving kan, nak sustain kan, nak survive business. Sebab saya dah since 2013 dah establish company, so nak upgrade ke PLT atau Sdn Bhd, sebab saya confused yang ada tanya company secretary, dia orang kata it's better kita buat daftar under PLT, tapi dia kata sukar nanti nak dapat pinjaman bank sebabnya PLT macam setengah bank officers dia tak sure pasal PLT. So buat Sdn Bhd, tapi kalau saya lihatkan Sdn Bhd tu dia lebih kepada yang kalau monthly turnover tu 100,000 above kan, and then sebab kami ni pengusaha-pengusaha Taska Tadika ni memang kalau ikutkan staff more than 20, and then kalau macam yuran tu kita punya collection tu memang kadang 50,000 sebulan kan, 60,000 sebulan, tapi lepas kita bayar staff-staff punya gaji tu memang kita ada about 15k, 20k kan. Tapi is it the right time kita nak upgrade ke Sdn Bhd, dan apa pro and cons itu saya nak minta pandangan daripada semua. Memang saya bercadang insyaAllah 2021 saya tambah lagi 2 cawangan. So kalau saya tambah 2 cawangan, sama ada saya kekalkan syarikat ni ataupun saya buat macam Sdn Bhd tu nama lain, tapi nanti rugi pula dia punya years tu kan. Tahu macam mana the best lah, sebab dari satu nak bukan kita nak lari the tax, cumanya different business ni different dia punya macam kami hari tu kan, orang tak nampak, mereka melihat bila Taska kena tutup kan, dia kata paling tak nak bayuran, because dia orang tengok Tadika kalau ratio dia tu, because dia dalam akad kami ni ada ratio kalau Tadika tu memang kalau 2 orang guru pun dah boleh, because dia punya ratio tu 1:25 contoh. So kalau ada 50 orang kanak-kanak, 2 cikgu, so kalau kita punya collection parent bayar tu 20,000 memang kan, kalau macam minimum salary is 1,000 tu memang kita boleh banyaklah kita punya revenue. Tapi kalau Taska setengah tu dia punya ratio macam baby 1:3 je, kalau minimum salary 1,200. Jadi memang kat situ yang ramai pengusaha-pengusaha yang bila PSU 2.0 PSU 2.0 dia sambung tapi diminta nombor LHDN, ramai yang tak declare tax contoh. Tapi sebabnya macam GKP grant khas prihatin, mereka tak dapat bantuan tu sebab mereka tak ada daftar ke LHDN. Itu yang masalah yang ramai antara pengusaha-pengusaha yang tak declare tax. Itu bukan saya. Pelan-pelan Puan Rahimah, sebelum you masuk benda-benda yang lebih besar lagi, saya nak just khususkan balik. Puan Rahimah tanya tentang is this a good time to upgrade menjadi either Sdn Bhd atau PLT ya, PLT. Yep. Dan yang mana yang lebih baik, Sdn Bhd ke atau PLT ya, apa dia punya pro and con dia. Alright, so let's focus on that one first. Ya, Puan Rahimah, calm down, relax. Brief Puan Rahimah. Nafas. Terima kasih Sifu sebab buat PF Lab ni. Terima kasih sebab saya memang tak cari. Okay, thank you so much. Dah. Tomak Minah pause bagi kita dengar kawan-kawan respon kepada Puan Rahimah dulu ya. So get ready to dengar dan catat. Baik, kawan-kawan dah dengar pemasaran Puan Rahimah. Sekiranya ada respon kepada beliau, silakan.
inilah masanya. Sonyap je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhar bercakap. Ya, pada permasalahan yang ditimbulkan pada saya lah kan. Memang pada masa ini adalah waktu yang sesuai jika kita berkemampuan untuk kita menjadikan syarikat yang daripada enterprise kepada Sdn Bhd apabila kita melihat kepada movement kita. Sebab syarikat Sdn Bhd dia lebih teratur dan lebih bersistem. Berkaitan dengan branding tu, saya tak pasti sama ada branding untuk kita punya nama syarikat tu sama boleh digunakan untuk syarikat Sdn Bhd atau tidak, itu bergantung kepada SSM lah. Betul. Tapi kita boleh patentkan brand kita. Walaupun nama syarikat kita lain, tetapi brand sekolah kita ataupun brand yang kita miliki, kita boleh patentkan untuk menjadi hak milik kita yang tidak boleh ditiru. Jadi pada saya, jika kita ada perkembangan di masa akan datang, perlu Sdn Bhd supaya pekerja kita lebih teratur, dan bank juga bila kita nak buat pinjaman dan sebagainya, kertas kerja kita lebih menarik. Sebab mereka lebih yakin dengan syarikat Sdn Bhd berbanding syarikat enterprise ataupun milik persendirian. Itu pada pandangan saya. Lihatlah pada movement. Ya, kalau kita merasa nak ditambah cawangan, yang terbaik adalah jadikan dia Sdn Bhd. Baik. Terima kasih. Terima kasih Cik Azhar. Puan Rahimah cakap terima kasih Puan Rahimah. Terima kasih Tuan Azhar. Alright. Puan Rahimah. Ya, terima kasih. Puan Rahimah nak upgrade bisnes tu, Puan Rahimah nak director seorang-seorang ke atau nak ada perkongsian? Itulah memang yang kalau ikutkan daripada tadi Tuan Azhar pun cadangkan, kalau kita lebih sistematik kan, elok kita ada more than one director kan, sebab sekarang ni kita dah biasa seorang-seorang enterprise. Because saya ni memang follower tegar Puan Ainon Ainon Muhammad tu, dia banyak ajar ya. Tapi saya dah jumpa company secretary juga. Cuma dia kata kalau Sdn Bhd tu kita kena ready every year tu dalam 7,000 kan kita nak kena bayar dia punya company secretary tu. So, Puan Rahimah, ya saya. Sekejap. Soalan saya, Puan Rahimah nak seorang-seorang ke nak perkongsian? Tu je. Jawab soalan tu dulu. Jawab soalan dulu. Dah banyak sangat dah, 7,000 bagai semua tu. Benda tu boleh dikurangkan. Jawab soalan tu dulu. Nak seorang-seorang ke nak berdua? Itu je soalan dia. Nak seorang-seorang ke nak berdua? Dua. Nak berdua. Sebab bisnes itu nak sistematik ke tak sistematik ke, dia tak semestinya kena berdua. Seorang pun boleh sistematik. It depends on us. Itu satulah. Okay, PLT sekiranya Puan PLF Rahimah nak nak berkongsi, ada pilihan sama ada nak buat PLT, perkongsian. Kalau nak buat Sdn Bhd pun boleh. Okay, tetapi ada tapi, saja sebut tapi kan. Okay. Nak bunuh yang PLT tu. Bila Puan Rahimah nak kata, tak apalah saya nak proceed seorang. Sebab nowadays Sdn Bhd dah boleh director seorang je pun dah boleh register. Sama ada. Oh iya ke? Yap. Dia since Akta tahun 2017. Akta Syarikat 2017 membolehkan director seorang dah boleh Sdn Bhd dan menubuhkan Sdn Bhd. Okay. Jadi tinggalnya kalau kita nak buka Sdn Bhd, bila kita nak buka Sdn Bhd, kita nak kena ready satu documentation dari segi sudut perakaunan. Sebut perakaunan sebenarnya bukan Sdn Bhd je kena buat akaun, semua bisnes kena buat akaun. Okay. So saya cakap ni untuk semua orang dan untuk diri saya sendiri juga. Sebab saya pun banyak nak kena improve lagi lah. So nak kena buat akaun. Lepas tu kalau Sdn Bhd, bezanya Sdn Bhd dengan yang enterprise dan PLT, Sdn Bhd wajib kena audit. Okay, sekarang ni dia ada banyak minimum yang telah direducekan. Dia tak berapa nak yang tu kena tanya company secretary, dia lebih pandai lah. Saya tahu yang space sikit-sikit je. Okay, so dia kena audit. Dia ada cost audit dekat situ, dia ada cost company secretary. Kalau PLT, dia ada kos pengurusan untuk orang yang penyimpan dokumen. Kadang-kadang kita sendiri sebagai yang pembuka PLT pun boleh menggunakan sebagai penyimpan dokumen tu. Dia ada syarat-syarat dia boleh pergi SSM. Okay. So kalau nak go big,
ramai orang kata dahulu Sdn Bhd adalah yang terbaik sebenar-benarnya. Apa-apa pun it depends on cost kita tiap-tiap bulan, mampu ke nak bayar, capacity kita, berapa pun nilai kita punya sales tiap-tiap bulan. Kalau 10,000 tiap-tiap bulan pun layak nak buka Sdn Bhd, tak ada isu. Okay, dia tak semestinya 100,000 je sebenarnya. So how serious you are dalam your industry? Adakah ini zaman Susan untuk upgrade daripada enterprise to PLT ataupun Sdn Bhd? Jawapan tu ada dekat Puan Rahimah. Depends on your financial capacity, depends on your punya SOP, depends on your punya documentation sebenarnya. Okay. Tinggalnya saya ada bad experience sedikit tentang PLT. PLT senang nak buka. Nak tutup dia, dia lagi susah bagi saya. Ini personal view lebih susah daripada Sdn Bhd. Sebab apa? Sdn Bhd dia ada company secretary. Kalau kita rasa kita nak tutup, kita cakap dengan company secretary, nanti dia akan keluarkan resolution. So dah settle, sign. Tapi kalau PLT, kita nak kena uruskan. Lepas tu dapat pula nanti yang pemegang amanah tu yang tak berapa nak amanah, maka dia akan dragging sampai pernah saya kena charge hari tu berapa ribu entah. Macam itulah. Okay, itu je. Terima kasih kepada Sheila. Lain? Pandangan-pandangan yang lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya daripada Penang. Puan boleh cakap ke? Boleh. Sila cakap, Sariman. Okey, Puan. Ini saya punya pengalaman. Saya cadangkan, okey, kita kena faham sebab apa kita nak upgrade daripada enterprise kepada PLT atau Sdn Bhd. Selalunya orang yang nak upgrade kepada PLT atau Sdn Bhd, ini berkaitan dengan isu-isu kos yang dia nak tanggung dan dia nak save tax. Bila dalam enterprise, walaupun kita untung RM1, kita tak semestinya bayar RM1.25. Hello? Teruskan, Sariman. Macam mana sekali lagi? Kalau di dalam enterprise, katakan tahun ni kita untung RM50,000, perlukah kita bayar cukai sehingga 20% setahun? Puan Rahimah tak bawa kalkulator dia, Sariman, tolong jawab soalan dia. Okey. Kalau enterprise, dia macam syarikat persendirian. Macam personal income lah. So bila personal income, kita ada bracket. Betul? Okey. Bila kita buka Sdn Bhd, setiap RM1 yang kita untung, kita perlu bayar 20 sen kepada kerajaan. Okey. Alright. Teruskan, Sariman. Okey. Selalunya orang upgrade daripada enterprise kepada PLD atau Sdn Bhd because nak save tax. So dia memang dia punya, katakan dia punya pendapatan lebih daripada RM100,000. Pendapatan bersih. So dia kalau nak save tax, dia kena pergi kepada Sdn Bhd. Macam mana dengan dia pergi Sdn Bhd, dia boleh kurangkan tax. Sendiri ada beberapa tips. Contoh saya buat perniagaan sendiri dan saya beli kereta harganya RM200,000. Sambung, Sariman. Okey, saya beli di bawah syarikat atau saya beli persendirian dan saya declare kegunaan untuk syarikat. So, tahun ni bila saya beli asetnya harga RM200,000, tahun depan harga dia akan susut sebanyak 20%, betul? Okay. Depreciation. So, saya rugilah 20% daripada RM200,000, betul? Okay. So, saya rugi RM40,000. So, daripada pendapatan bersih saya boleh tolak RM40,000. Okay. Dan baru saya bayar cukai. Maknanya tuan, kalau macam kita yang milikan tunggal tu, sole prop, kalau kita declare tax, maknanya kalau kita ada current account individu dan juga current account enterprise tu, kalau kita declare buka file di LHDN, dia akan kira semua ke? Daripada account individu dan juga account enterprise? Okey, Puan, macam ni Puan. Untuk enterprise, dia sama juga dengan pendapatan individu. Okey. Bila so maknanya dia akan combine. Ya, Puan? Maknanya dia akan combine ke kita
contoh kalau kita nak nak declare tax kepada LHDN, sama ada dia akan kita kena buat statement of account tu untuk current account individu dan juga current account enterprise ke, ataupun hanya kita bagi current account yang enterprise saja, yang under company's name, bukan individu punya current dan saving ni, tak kacau ke macam tu? Okey, dia macam ni Puan. Saya mudah kefahaman saya macam ni. Apa-apa yang kita earn di bawah enterprise dan whatever yang kita earn under nama kita sendiri, dia dikira sebagai satu account dan perlu bayar cukai ikut pembahagian dia, ikut bracket dia. Betul? Okey Puan. Bila kita buka Sdn Bhd, dia dua identiti yang berbeza. Okey, Sdn Bhd, perseorangan. So kita kena bayar dua cukai. Sama juga kalau kita enterprise kita bayar dua cukai, kalau Sdn Bhd kita kena bayar dua cukai. Tak. Sheila boleh explain sikit kepada Puan? Puan Sheila. Comel lah. Sorry Ma, comel. sorry Syah gelak, sorry. Dah tak tahan. Okey, ya. Pak Rahimah, bab percukaian ni, the best people is you should be asking LHDN punya people sebenarnya. If you get Sariman atau Sheila to explain, it will take a lot of time. So mungkin one of the things that PM tepi lah for that one, because it's going to take. guide. What Sariman is pointing out, the way I understand bahasa Penang dia ialah bila kita buat enterprise dan kita buat Sdn Bhd, dia ada sistem-sistem percukaian dia tersendiri. So you need to understand that first, which your company secretary mungkin belum habis cerita lagi tentang bahagian tu, to help you make that decision, whether you nak remain enterprise atau nak naik ke Sdn Bhd atau PLT. So you need to understand that one first. Pak Rahimah, I'm going to give my opinion pula. Let's go back to intention dulu. Balik kepada niat, Pak Rahimah. Why do you want to go and upgrade? Ada ke sebabnya sebenarnya? Get that clear first untuk you. You don't have to tell me now atau cerita kepada kami ini semua. But Pak Rahimah punya intention tu kena jelas dulu. Kerana bunyinya daripada apa yang Puan Rahimah cakap dengan saya sekarang, niat tu kurang jelas. Mungkin ada orang yang cadangkan naiklah ke Sdn Bhd, ada power di situ atau PLT, and you're doing it on the basis of orang tu cakap. So Puan Rahimah kena jelaskan dulu, kerana pada pandangan saya, baik enterprise atau Sdn Bhd atau PLT sekalipun, ketiga-tiganya boleh buka cawangan. If membuka cawangan dan menjadi niat Pak Rahimah tadi itu, ketiga-tiganya boleh buka cawangan. If kita fikirkan tentang keuntungan, dan dengarlah apa yang Sariman cakap tadi itu, kalau enterprise percukaiannya begini, Sdn Bhd percukaiannya gini, so if untung adalah apa yang Puan Rahimah impikan, niatkan, maka it's wise lah for you to understand sistem percukaian untuk ketiga-tiganya, baru buat decision tu. So clarify your intention first, then it will be wise for you. Nah, untuk pengetahuan Pak Rahimah, saya ni 13 tahun Sdn Bhd, dan hanya baru 2 kali je ada keuntungan syarikat. Now, is that a bad thing? Now, mungkin Puan Rahimah kata that's bad because tak boleh dapat tak boleh ambil loan lah, tak boleh ambil loan daripada bank, bad credit and all that and whatnot. Ceritanya gini Puan Rahimah, do you really need to take a loan? Really? There you go. So that's not a benefit sebenarnya, taking a loan is not a benefit, it's a risk actually, saya walaupun tidak untung baru 2 kali lah dalam 13 tahun tu, saya masih boleh bayar zakat. Saya masih boleh pergi bercuti ke Hulu Kelir, saya masih boleh membeli harta. So what's your business model? My business model is I'm helping people and at the same time having a lot of fun.
keuntungan is penting, but number two, adanya keuntungan, alhamdulillah rezeki betul. Ya, so when I say business model tu niat masing-masing lah. Apa niat para imam melakukan ni? Ya, apa niat saya dan niat para imam, niat Sheila, niat Sariman berbeza. Ya, masing-masing ada business model masing-masing. Ya, niat masing-masing. So take the time para imam to clarify your intention first, then you know which one to choose. Kerana ketiga-ketiganya ada pro dia, ketiga-ketiganya ada con-nya. Now, I suggest para imam bila kita tanya orang-orang tu nanti apa pro and con, focus on the pro. Ketiga-ketiganya ada con. Ya. So, focus on the pro. Okay, pro untuk enterprise ni, pro untuk PLT ni, pro untuk Sdn Bhd ni. Okay, berdasarkan ketiga-ketiga ni, apa pro dia, dan balik pada niat saya, yang mana saya nak pilih. Dan pilihlah. Ya, itu cadangan saya para imam. Boleh? Boleh. Alright, thank you Sariman, thank you Sheila. Anybody else want to add untuk tambah kepada para imam? Rizal, sorry. Tadi teringat soalan Puan Rahimah tadi yang pasal kalau dia buka cawangan lain tu, kalau sekarang dia enterprise, dia boleh dapat ke nama dia kalau dia tukar Sdn Bhd? Sama juga macam jawapan kepada Tuan Azhar tadi, sama. Dia tak semestinya boleh dapat. It depends. Kena nanti COSEC, company secretary akan pergi tengok sendirilah nanti boleh dapat tak nama yang sama. Satu. Yang kedua, kalau nak buka cawangan, adakah nanti kalau dia dah buka, kalau Puan Rahimah dah buka Sdn Bhd, cawangan A, B, C pun kena buka Sdn Bhd. Tak semestinya. Boleh je buat subsidiary kalau nak. Macam tu lah. Tambahan sikit kepada apa yang Sheila cakap tadi, Puan Rahimah, kita ada 2 PLF yang memang kerja dengan LHDN, dan apa yang Puan Rahimah tanya itu memang bidang mereka. Ya. So nanti Puan Rahimah WhatsApp saya, ingatkan saya akan bagi nombor-nombor mereka kepada Puan Rahimah. Dan so bab-bab percukaian tu you can ask directly to them. Ya. Terima kasih. Alright, thank you. Mustaqim ada nak tambah membantu? Ya, Mus. Boleh. Ya, silakan. Puan Rahimah. Ya, okey, baik, saya sedikit penambahbaikan untuk mungkin daripada apa yang Puan Rahimah masukkan sini ialah kenapa terdetik itu balik pada basic, back to basic lah. Apa visi dan misi Puan Rahimah membangunkan bisnes tu. So bila kita clear the visi, apa vision kita nak bawa tu, kita tahu kat mana sekarang kita berada dan kat mana yang kita perlu upgrade. So kalau kita mungkin sebab kalau tak clear vision kita, tak clear apa misi kita bawa dalam bisnes kita pun tak clear nak buat tindakan yang macam mana. Jadi make sure clear. Pada pandangan saya, enterprise is about making money. Kita nak buat duit dulu kan, kita nak belajar buat duit dulu. But going to Sdn Bhd is about building a business. Build business and making money is different. So nak build business, you kena pandai manage the team, pandai macam mana nak yang baik, structurekan dia punya sistem filing. So banyak perkara yang kena mahir bila kita sebut tentang Sdn Bhd. Sebab enterprise kita tak fokus sangat tentang building the team, department tak fokus sangat, kita fokus making money. And then tak berapa kena kacau sangat dengan apa luar-luar. Tapi bila sebut Sdn Bhd, kita bermain dengan agensi-agensi, apa orang kata kerajaan, badan-badan kerajaan yang attach dengan kita. So itu benda yang kita nak kena faham dulu. Okay, kalau kita rasa kita dah bersedia untuk kita grow that business kan, kita rasa Sdn Bhd is the right moment kerana kita nak build the business, kita dah ada sistem, kita nak besarkan sistem. So then go for it. Kalau rasa sekarang ni masih lagi tak stable, you mesti nak kena buat duit dulu, bagi betul pandai mahir buat duit dulu, pandai bina sistem dulu, then just go on apa yang dah buat sekarang. Okay, itu sedikit pandangan saya. Terima kasih Mustaqim, terima kasih banyak-banyak. Saya nak tambah kepada apa Mustaqim cakap tadi tu. When you talk about Sdn Bhd, ya Puan Rahimah, it's about building credibility. Ya, kalau untuk macam saya, kalau syarikat dia kata kamu ni enterprise ya, dia pandang kita kecil lah. Dia pandang kita kecil. Tetapi kalau dia kata oh saya ni Sdn Bhd, saya ada Sdn Bhd, so apa yang dipandang kat kita tu berbeza. Kita ada PLF yang pernah ada, dia dah sign contract in fact untuk dapat satu projek training besar dengan satu syarikat ni. Habis tu
after a few days signing the contract tu, dia punya orang yang liaise dengan dia tu call, kata we just noticed that you are enterprise and we don't do business with enterprise. So dengan sendirinya she lost quite big amount in terms of the value of the project. Yeah. So if you're talking about credibility, then Sendembar is the way to go. If you're talking about the system and whatnot, you have your company secretary there, atau you buat macam saya, kahwin dengan seorang accountant, dan dia menyelesaikan all documentation. Yeah, right? Yeah. If you don't know how to do it, you marry somebody who can. Yeah. Or you get somebody else to do it. Yeah. Boleh Pak Rahimah? Sebab apa ni, just nak kongsi lah, because saya dah di-approach oleh seseorang because macam mana dia orang nak offer sampai 5 million nak beli brand kiranya saya punya modul kan, because kita dah establish, kita dah carry good names in the industry. So itu yang saya berfikir-fikir sama ada saya nak saya sebenarnya yalah malas nak fikir dah kan, nak bila kita dah talk about millions project macam ni, saya rasa macam ada masa macam kan dah divert saya punya visi saya tu saya nak habiskan PhD saya sikit lagi. So itu yang bila kita, because lagi 2 bulan nak habis 2020 ni, so saya tak tahu mana yang the best untuk saya sebenarnya. Sama saya upgrade session berhad, saya become ambil offer from the agencies, jadi ambil 5 million saja jadi licensor ke atau franchisor ke. So itu yang saya tengah fikir, sama ada nak ataupun saya ambil 2-3 orang dan kita buat special vehicle company yang panggil company, tapi apa jadi dengan syarikat saya, macam saya kalau boleh go back on your intention, balik kepada apa yang kita bincangkan je. Balik, you have to really clarify your intention. Okay. If you need, we'll do a separate session for you. We'll do a SOIF punya session with me, okay? Okay. To get that clear for you, yeah. Because it sounds to me you are now being distracted by 5 million. You're distracted by that. So your intention pun mula bergegar. So yalah, ada budget kan, geran padanan tu kan, tu jadi kita nak ambil juga lah budget. Okay. Alright, so we're going to stop there, Pak Rahimah. Yeah, you got a lot. Yeah, you got a lot to think about. Okay. Yeah, alright. Thank you, Pak Rahimah. Alright. Thank you semua. Thank you. Alright. Thank you. Thanks. Baik, kepada kawan-kawan yang lain, sekiranya ada permasalahan yang anda nak kemukakan di sini, sila. Kak Cik ada type something dekat chat tadi. Soalannya lebih kurang je. Oh, okay. Masa sekarang sesuai atau tidak nak tambah lagi cawangan? Ni Kak Cik. Okay. Kak Cik masih nak kami jawab ke atau macam mana ni? Alright, let's open kepada orang yang ada mic dulu. Ya, let's focus kepada orang yang mic dulu. Kak Cik, kita akan balik kepada Kak Cik sebentar lagi. Kawan-kawan yang lain, sekiranya anda ada permasalahan yang anda nak kongsikan, perlu bantuan, inilah masanya. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq Aizat bercakap. Okey, baru-baru ni saya ada jumpa seorang rakan di dalam bidang latihan jugalah. Dan kita perasan dalam COVID ni ramai orang dia mula tukar dia punya bisnes dia, bermaksud keluar daripada bidang latihan lah. So saya tanya dia, dia cerita daripada 10 konsultan, 8 dah buat benda lain. Okay. 2 je maintain. So dia cakap, saya tanya dia, so apa yang kita patut buat sekarang ni? Hai Mat. Dia kata buat business model balik. Maksudnya cari apa sahaja jalan untuk stay. So bila dia kata macam tu, saya balik tu saya fikir panjang juga ah. Bila dia kata buat business model balik, buat apa nama, saya tukar muka. Buat apa? Buat balik business model, buat balik apa BMC, dan dia kata yang paling penting try untuk stay dalam industri, dia kata itu. So soalan saya adalah
Saya dalam bidang education, pendidikan, especially kami target untuk pelajar sekolah menengah, yang mana obviously kalau nampak bila KPM keluarkan surat berkenaan tak boleh buat program sepanjang sampailah hujung tahun ni. So dia macam checkmate lah. So soalannya adalah apa yang kita boleh sustain untuk stay satu, apa yang kita boleh buat untuk stay lah dalam industri ni. Alright, thank you. Itu je. Thank you Syafiq. Alright, siapa-siapa nak bantu bagi cadangan? Sonyap je. Come on, bantu. Assalamualaikum Syafiq. Salam. Syafiq sihat ke? Hilang dah Syafiq. Alhamdulillah. Mana gambar Syafiq? Tak nampak gambar. Aduh, tak comel macam ni. Syafiq tengah mengejar anak-anak dia. Okay, ni antara yang saya banyak berfikir lah lately ni, tak tahu kenapa kan. Saya fikir macam mana saya boleh bantu rakan-rakan dalam bidang latihan untuk survive. Sebab pada saya lah kan, memang ramai yang terkesan lah, terutama yang dalam bidang dengan sekolah ni. So cerita sekarang ni pada saya lah, saya tak tahu orang lain. Saya alhamdulillah saya punya business okey, dalam bidang latihan education ni semua okey. Saya banyak melihat rakan-rakan saya terkesan. So daripada tanya macam mana kita nak maintain, stay dalam industri ni, soalan yang kita boleh tanya adalah macam kita survive. Itu part saya lah. So kalau tengok rakan-rakan ni kata pada waktu sekarang ni apa yang boleh buat dia survive dahulu, dalam masa sama usah tinggalkan bidang education ni. Ada orang dia survive, dia tinggal terus. Dia survive, dia pergi buat benda-benda yang lain, lepas tu dia tinggalkan branding dia. Sebab betul ada orang yang memang tak ada income langsung daripada dia tak ada program apa semua tu. So dia nak survive macam mana? So dia terpaksa buat benda lain. So dalam dia buat benda lain tu, dia tetap dalam media sosial, dia branding dia tetap dia bawa kan. Dia share tentang, katalah dia cerita, dia buat program tentang memori kan dekat sekolah kan. Jadi dia walaupun dia buat dia jual buah lah contohnya, ataupun dia jual gadget apa semua kan, tapi macam mana dia boleh kaitkan lagi dengan memori ke, ataupun dia masih lagi bawa branding dia tentang memori. Sebab ini adalah situasi dia bukannya berterusan, dia bermusim. Maksudnya COVID ni dia ada satu keadaan yang mana bila COVID ni dah habis, dia akan balik to the normal, tapi normal yang baru. So takkan kita nak terus divert ke satu jalan yang baru, lepas tu kita tinggalkan yang kita dah bina sampai halfway dan sebagainya. So pada saya untuk kita survive tak ada masalah untuk dia divert sekejap ke mana yang dia boleh dapat income yang dia boleh dapat tu, walaupun lari daripada bidang dia. Sebab saya selalu senaraikan bila saya dalam keadaan jatuh, saya akan senaraikan saya punya sesiku. Saya punya strength saya, S strength, E experience, S skills, I interest, K knowledge, U unique. Bila orang saya jatuh bisnes, saya tanya dekat sini apa 6 benda yang saya ada, saya senaraikan semua tu, apa yang lagi yang saya boleh buat kan. So daripada situ bila saya dapat survive kat situ, tapi saya maintain dalam bidang latihan education ni, supaya branding saya bila saya berjaya dah okey, saya patah balik dalam bidang ni, saya dia main untuk kita nak rebranding balik tu dia lebih cepat berbanding kita tinggal terus. Sebab saya tengok ada situasi orang yang memang dia terus tinggal dalam media sosial, dia terus share pasal bisnes dia baru apa semua, dia dah hilang langsung apa yang dia buat bina selama beberapa tahun-tahun ni, dia tak ada share dah langsung. Tu satu benda yang saya macam saya agak, kalau pada saya ralat lah kan. Tapi kalau kita nak tengok, itulah yang realitinya dan yang kita kena faham.
Tak ada masalah Syafiq. Kalau Syafiq ada sesiapa kawan yang memang tak boleh nak survive, cari ruang untuk survival. Kita tahu overhead kita 5,000 sebulan. So macam ni kita nak dapatkan 5,000 ni dulu. Kan? Walaupun dengan cara apa cari sekalipun, secara halalnya kata Rizal. Ya, halal. Dalam masa sama maintain branding tu. Walaupun tak ada sale daripada training sekolah tu, tapi cerita, kongsikan, buat konten, ada banyak cara kita boleh buat digital produk apa semua. Kadang-kadang kita dalam keadaan PKP ni kita boleh keluar banyak produk digital. Produk digital tu yang berkaitan dengan kita punya branding kita tu. So mana tahu dengan norma baru ni kita dapat lagi idea baru untuk kita buat sale melalui education. Dalam masa sama dia ada fast money, dia ada intermediate money, dia ada long term punya money. So kalau dengan education tak dapat fast money, cari yang fast money dulu untuk survive dulu. Yang itu preparation untuk long term. Itulah Syafiq buatkan semangat untuk rakan-rakan kita yang buat sekolah-sekolah ni. Thank you Joel. Terima kasih. Lain? Pandangan yang lain? Suggestion yang lain? Ya, silakan. Salam. Mustaqim, Fitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Tuan Fitri, untuk saya menjawab soalan macam mana kita nak survive, mungkin saya boleh kongsi sikit lah apa teknik yang kita boleh gunakan. Yang pertama ialah kita kena tahu 3 perkara lah, what to do, why to do dan how to do. So sekarang ni kita nak tahu apa yang nak kena buat. Manakala kita dah dalam keadaan COVID-19 ni kan, so memang terkesan lah untuk education, saya pun faham keadaan tu. Jadi yang mungkin antara kita boleh buat ialah what to do ialah kita nak kena bina partner strategi lah, partner strategi. Mungkin sebelum ni kita buat bergerak solo, access solo kan. Mungkin sekarang ni kita dah kena fikir, kena berkolaborasi beramai-ramai, buat bisnes secara berjamaah mungkin. So dengan cara yang mungkin kita boleh berkolaborasi dengan kita yang bidang sama dengan kita, educational product juga, ataupun kita juga boleh berkolaborasi dengan tuition, pusat tuition, ataupun kita boleh engage dengan cikgu-cikgu untuk kita buat program dengan student-student. Sebab cikgu-cikgu ni dia ada orang kata grup-grup dia dengan student-student. So that's how kita boleh touch dengan student-student tu. Right, itu adalah salah satu cara lah. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita nak buat benda tu. That's why bila kita nak fikir sama ni, kita nak go on masih buat benda yang kita buat ni, ataupun kita nak buat benda baru, kita kena tengok balik why kita lah kan. Kenapa kita nak buat benda ni, patut kita teruskan. So kalau kita jelas benda tu, insyaAllah kita akan nampak jalan lebih banyak. Okay, so antara platform yang sekarang yang kita kena buat, yang saya dapati sebabkan kita main education, so student-student ni adalah golongan-golongan yang muda-muda. So kita sendiri dah kena mula engage dalam platform Instagram. Ini nasihat saya lah pada orang yang buat education. Kita kena engage dengan Instagram sebab budak-budak kat sana. So kat situ lah kita nak kena appeal kat depan budak-budak tu. Okay. So platform Instagram adalah satu platform yang kita boleh engage. And then macam mana kita boleh buat. So daripada kita dah collaborate dengan tuition tu, mungkin kita boleh buat selit sikit motivation. Bila tuition nak buat, kita ambil satu part. Mungkin kita buat free at the first moment, but then kita charge macam mana lah kita deal dengan pihak tuition tu. So itu adalah strategi yang kita boleh buat. And then kita juga boleh buat dalam bentuk webinar. So dengan student-student ni kita boleh engage dengan cikgu-cikgu tadi. Okay, kita dah engage dengan cikgu-cikgu. So kita boleh buat special class untuk webinar untuk student-student macam mana nak bangkit atau modul-modul yang kita bawa lah. Okay. And then kita juga boleh ambil take part dengan program modul-modul yang bersijil. Sebab budak student ni dia suka sijil. And then kita dah dapati apa daripada start pada bulan 3-4 tu, start dari COVID sampai sekarang ni, setahun ni kira kalau kita dapati budak-budak ni kurang sijil lah tahun ni. Sebab program tak banyak. Betul tak? So sini kita nak ambil take peluang lah. Kat mana kita buat program-program yang bermodulkan sijil. So dengan insyaAllah kita kata banyak cara kita boleh overcome sebenarnya. Yang penting ialah kita kena be creative. Itu pointnya ialah kita kena let ourselves to be creative. So that kita akan nampak peluang-peluang yang amazing yang kita boleh grab. InsyaAllah. Sekian dari saya. Thank you Mustaqim. Terima kasih. Syafiq cakap terima kasih Syafiq. Terima kasih. Tuan Belum habis. Belum habis lagi Syafiq. Orang lain nak bagi pandangan pula. Ya. Kena cakap terima kasih je. Tak boleh panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Cakap terima kasih je. Pandangan lain? Okey, Rizal. Rizal. Ariel nak sambung? Ya, Ariel. Okey, boleh ya. Alright.
pegang pada kata-kata ni lah, curiosity create awareness. You know, you walaupun kita faham sekarang ni ramai orang yang divert dia punya ni, tapi kita tak boleh lupakan apa benda yang kita biasa buat, apa benda yang kita suka buat, which is training. Okay, kalau Kak Asai Itulah setuju yang dengan cuba buat Ariel. Ya Allah, aku pening kepala apa tengok Facebook 2-3 hari ni. Okay, that's good. Itu adalah teaser for the next program. Tapi tengok, ada orang kata aku dah start dah jual gelang getah lah suatu dengannya kan. So benda-benda macam tu dia akan trigger orang punya curiosity. Oh, what's the next program? What's the next program? You kena make sure orang sentiasa nak tahu apa benda you nak buat, apa benda you nak buat. So gunakan Instagram, gunakan TikTok. Dan Nazrin sekarang dah guna TikTok dah, TikTokers dah dia. Gunakan Facebook, anything secara halalnya buat kata Ejol, which is kalau you guna benda tu dengan betul, it will be your weapon, you know. Okay, kalau dulu kita biasa bercakap depan orang, now sekarang kita kena biasakan diri norma baru, kena pergi visual. Okay, tak ada lagi dah depan-depan face to face. Kita dah masuk macam ni dah, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, whatnot. You kena adaptability is the key lah. Tapi jangan lupakan apa benda yang you pernah buat dulu. Jangan let go of that. That is your niche. You kena ingat itulah di mana you bermula dulu. Okay, Rizal. Thank you, Ariel. Thank you. Saya nak tambah kepada apa yang Ariel cakap. Ya, Syafiq. You nak kena beza perkataan sustain dengan adapt. It's two different things tau. Sustain ialah macam contohnya masalah air di Selangor ni sekarang ni. Okay. Minta maaf Afnan nak kena bawa benda tu. Bila kita sustain, I know masalah air di Selangor ni adalah mungkin 4 hari lah dia akan tutup dia punya dia akan tutup pipe tu untuk 4 hari. So I perlu sustain untuk 4 hari. So I akan simpan air untuk 4 hari kerana I tahu masa air itu tak ada. Itu nama sustain. Okay? Adapt ialah you don't know how long this is going to be. So you will find a way. Itu yang kata Ejol, itu yang kata Ariel. Find a way to solve your problem. So sustain doesn't work. Yeah? In the sense of COVID, dalam keadaan COVID sekarang, you tak tahu penghujungnya lagi. Kita semua tak tahu penghujungnya lagi. Walaupun orang kata vaksin tu dah ada and whatnot, again, it's still hearsay, it's still testing, it's still benda tu belum sampai ke tangan lagi. Yeah? So kita tak tahu how long this is going to take. So instead of sustaining, I want you to adapt. Now, saya bagi contoh adapt. Syafiq ada tengok dalam Facebook kan tentang pilot ni yang buka gerai makan tapi dia pakai pakaian pilot dia. Itu contoh adapt. He's still the pilot tapi dia jadi tukang masak. He still mengekalkan identiti dia sebagai seorang pilot but dia menjual makanan. Follow me, Aizat. Yeah? So itu adapt. He's adapting to the situation. Now Syafiq Aizat, you cerita dengan saya beberapa minggu yang lepas kata you nak buka gerai makan something like that, kan? Okay, bukalah gerai makan tu. Sambil buka gerai makan tu, boleh buat program tak? Daripada buat live band, apa kata you buat, saya nak kongsikan untuk 10 minit, yalah, tentang salam mesra contohnya. Ya. Orang tengah makan ni. And here you are sharing kat situ. So you can still be the Syafiq Aizat yang jual buku dia dekat gerai tu. Ya. Contoh. Ya. So you adapt in that sense. Kerana you nak balik kepada Syafiq Aizat ni dikenali dengan apa sebenarnya? Syafiq Aizat dikenali dengan Syafiq Aizat tanya latih tu nak gula, nak manis ke tak? Sebab ada orang nak latih tak mau manis kan. Kena tanya nak tumpang ke latih? Nak latih manis. Kalau buka semua dia bagi manis dia. Nak juga. Okay, so adapt, Syafiq. Not sustain. Yeah, find a way in the most halal sense of the most halal sense of the way. Yeah, antara kami ni ada yang adapt daripada buat live face to face, kita dah adapt masuk ke Zoom.
Itu adapt tu. Okay. Masuk ke podcast, masuk ke TikTok, ya. So itu namanya adapt. We're not sustaining, we're adapting. Because the income which comes through Zoom tu masih tak sengam yang kita buat face to face lagi, ya. So we're just adapting to survive. Not sustaining. Sustaining, you're waiting, you harap, you berdoa, yeah, go ahead. But you still don't know when this is going to end. So get that clear first, Syafiq Aizat, yeah. And you find a way how to adapt. Apa yang Ejol tadi ceritakan, apa strength yang dia ada? That is a good way to start. Apa strength yang Syafiq Aizat ada? Aku pandai menulis, aku pandai nyanyi, aku boleh ubah lagu, aku boleh masak. You senaraikan all those strengths tu. Okay, so dulu face to face, you guna banyak these strengths. Okay, yang tu dah tak boleh guna. Apa strengths lain you can fall back on? Go back to that same list. Apa benda-benda yang lain yang you boleh buat daripada strength tu? Use the same strengths. So that's how you adapt. Ya, Syafiq Aizat. Cadangan daripada saya. Anybody want to add anymore? Boleh saya tambah sikit? Boleh, silakan. Okey, Rizal. Okay, terima kasih. Nampak dengar saya tak? Dengar siapa yang bercakap? Fitri. Tak ada visual. Okey, baik. Nampak muka. Okey, beberapa minggu lepas kan saya ada buat saya ada dapat program. Jadi saya berpeluang untuk buat program yang boleh katakan sebagai sulung ataupun program-program awal yang saya tak pernah buat sebelum ni. Okey, baik. Dalam isu bisnes, kalau kita tanyakan kepada orang yang memang tengah down, jadi jawapan dia akan jadi down lah. Okey. Kalau contoh macam saya tak kahwin lagi, saya tanya orang yang dah kahwin, dia ada sedikit bad experience ataupun management family dia kurang baik. Jadi dia akan cakap kat saya tak payah kahwin, contoh. Jadi kalau saya tanya orang yang memang dah dapat macam-macam dapat macam-macam nikmat, dia macam happy kahwin ataupun happy dengan bisnes dia tengah grow, jadi dia akan cakap buka lah. Okay, maksud je kat sini saya setuju dengan Rizal, saya setuju sangat bila masa Rizal kata kita nak kata, kalau kita nak grow ataupun kita nak sustain ataupun nak adapt dengan kita punya bisnes, kita kena jumpa, yang paling penting untuk kita duduk dalam circle tu, maksudnya kita kena sentiasa bergaul dalam kelompok tu, macam BLF contohnya kan. Okay. Saya tak nafikan masa masuk PKP bulan 3, saya rasa macam memang rasa down lah. Memang kebanyakan orang dalam pada kalangan kita pun memang dah down. Dan sampai ke tahap menangis-nangis pun, saya tak malu untuk mengaku cakap benda tu. Dan yang paling penting untuk permulaan tu, kita kena sentiasa duduk dalam grup tu. Jadi contohnya esok, elakkan sehabis baiknya, elakkan untuk jumpa orang yang memang cakap kita tak boleh go. Adapt satu jalan yang terbaik yang saya belajar malam ni daripada Rizal. Dan bila Syafiq Aizat adapt, insyaAllah kita akan buka ruang-ruang lain. Dengan cara kita kena jumpa orang yang contoh macam Mustaqim yang Sifu tadi tu, yang PLF Mustaqim tu, dia cakap pasal banyak yang kepada digital marketing contoh kan. Okay, jadi maksud saya kena tanya dekat orang yang tengah berjaya, tengah grow. So that daripada situ Syafiq Aizat akan still maintain dengan dia punya momentum tu. Tapi dan kita ubah lah, kita ubah technical ataupun ubah macam mana kita approach kita punya modul dan sebagainya kan. Dan pendapat saya peribadi, Syafiq Aizat, saya pernah masuk program Along. Okay, saya pernah masuk program Along dan saya cakap bagi saya modul dia sangat wow. Dan dia punya VAK dalam dia punya modul, dia sangatlah power. Okay, same goes to Syafiq Aizat yang saya pernah dengar explanation dia ataupun jujur saya pernah dengar explanation dia dan dia punya brief, tak kisahlah dia macam presentation kecil-kecil dalam kita punya group dekat rumah Abanan satu ketika dulu. Dan saya rasa macam ditambahkan lagi dengan cara dia buat posting dekat Facebook dan sebagainya, saya rasa macam saya nak duduk dalam program dia. So that Syafiq Aizat sepatutnya tak down, dengan maksudnya kita kena adapt cara yang terbaik ikut macam Rizal punya cadangan, dan modul tu perlu diteruskan pendapat saya. Dan untuk kita nak saya tak nafikan ada orang yang banyak yang dah buat bisnes yang kedua, ketiga, sebab nak adapt dalam keadaan ni, buatlah bisnes yang kedua, ketiga yang halal, yang baik tu. So dalam masa yang sama kita tak tinggalkan kita punya bisnes yang dahulu, kita punya passion yang dulu tu, dan
kita buat sambil-sambil kecil-kecilan. Dia beza dalam keadaan yang pandemik ni, kadang-kadang ada orang yang tukar bisnes dengan tak ada saving langsung. Mungkin dalam kalangan kita ni, dalam kalangan PLF ni masih saya rasa, pendapat saya masih ada yang ada duit dalam bank. Dan orang lain banyak lagi yang susah. Itu yang kita kena bersyukur juga dalam masa yang sama. Okey. Dan akhir sikit lagi. Apa yang saya buat, saya cerita ni saya dah lalui dan saya dapat sejak daripada bulan 3. Kita dalam kalangan kita yang ada sangat-sangat terkesan dengan pandemik ni, kita kena buat, jangan cuba tapi buat je. Ubah doa tu ke arah yang satu yang selalu saya minta, rezekikanlah kami, bila kita ni sebagai manusia ni kan dengan ilmu yang kita boleh ke arah memperbaiki lagi kehidupan kita dalam pandemik ni. Satu. Yang keduanya, saya minta rezeki kalau saya jumpa dengan orang-orang yang boleh jadi sebab peningkatan lagi selepas ni. Dan alhamdulillah sampai ke berapa pandemik, dalam 7 bulan ni memang saya dapat benda tu. Kita kena ubah juga doa sebab kita dah nak minta sesuatu benda yang lain daripada dulu. Jadi Allah akan pandang dari sudut tu, insyaAllah. Okay, itu sebahagian daripada saya lah. Terima kasih Fitri untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan PLF yang lain. Fitri adalah seorang fotografer, videografer, ya, itu bidang dia. Terima kasih Fitri. Alright, Syafiq Aizat, you dapat 3-4 pandangan. Nak mencelah juga situ boleh? Boleh celah. Okey, Assalamualaikum semua, sihat. Ya Allah, rindu sangat tak PLF. Ya. Tak, saya teringat dengan apa yang Sifu sebut dekat saya awal-awal berlaku pandemik ni dulu. Sifu ada sebut, Dina, look around you, bukan semua orang tengah tak ada duit, ada orang tengah buat duit. Itu adalah ayat Sifu yang buatkan saya macam aha moment lah sebenarnya pada masa tu kan. Baik, jadi sebenarnya nasihat kepada Syafiq Aizat bahawa kena betul tengok semula deep inside your business model tu betul. Syafiq nak tengok khasnya dekat customer segment, be very specific. Siapa customer segment? Okey, contohnya sekarang ni memang sekolah tak buka. Kenapa kita nak tengok pintu yang tertutup tu? Kan kita kena pusing tengok kat mana pintu yang terbuka. Contohnya, bila sekolah semua tutup, parents semua masih lagi kena kerja, kan? Ini adalah masanya untuk tawarkan kepada DLC, syarikat-syarikat apa semua, bank, semualah syarikat swasta, corporate, manufacturing sector untuk buat program untuk anak-anak diorang ke? Masih lagi boleh kan? Ini adalah peluang yang sangat besar sebenarnya. Ada lagi orang nak buat program untuk pelajar dekat luar sana, tapi segmen pelanggannya berubah. Bukan lagi sekolah, bukan lagi kaunselor, person in charge-nya, bukan lagi pengetua yang nak kena di-approach. Sekarang ni cari dekat yayasan pintar, cari dekat corporate com, manufacturing sector, swasta apa semua. InsyaAllah masih lagi boleh buat program untuk sekolah sebenarnya, untuk budak, untuk student. Okay, dan jangan berhenti dekat situ. Dan kita kena kekalkan kita punya branding. Dina dengan Zul sebenarnya ada bisnes lain sekarang ni. Tapi kami memang kami tak pernah post sebenarnya dekat FB, tapi 2 kali kot Dina tak sengaja post kan. Perasanlah ada orang like kat, alamak kenapalah aku post kat sini. Jual mainan. Itu contoh adapt lah Dina kan? Itu contoh adapt betul. Terima kasih Sifu. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Dina. Okay. So Syafiq, you have some ideas? Kalau nak tambah idea, you boleh dapat juga daripada PLF KAI yang buat program-program sekolah, even walaupun PKP tetapi online. Dia masih approach kaunselor-kaunselor sekolah, which dia dapat. Yeah, so talk to PLF KAI how he does it. Yeah, if you still want to stay in the sekolah punya segment. Yeah, alright. Terima kasih Syafiq. Tuan-tuan perempuan yang lain, sekiranya anda ada permasalahan, inilah masanya untuk kongsikan. Baik anda PLF atau bukan PLF, this would be a good time. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Aswad. Daripada sebuah syarikat yang nama Emirates Sdn Bhd. So, saya sekarang ni ada satu masalah
bukan masalah lah. Saya bertujuan untuk nak upgrade ejen-ejen saya sebab saya punya business ni jual produk gunakan ejen yang bersistemkan commission. So apa yang saya nak buat ni, saya nak give them more money lah. Bila saya give them more engagement, more sales, akan datang balik kat saya juga. Tapi saya nak ubah mereka ni ke arah digital marketing, nak upgrade ilmu mereka, nak bagi mereka lagi macam-macam jenis knowledge lah untuk nak improve. Tapi saya bukanlah seorang speaker. Saya tak pandai nak cakap depan orang, saya gugup dan saya tak mampu nak start pun benda ni. Sebab benda ni masih tergantung. Even though saya nak buat satu Zoom meeting untuk nak ejen-ejen saya ni create satu Instagram yang template dia sama macam HQ pun, saya tak berani nak mula. So saya tahu ramai kat sini yang sebenarnya memang boleh jawab persoalan saya ni. So untuk nak mulakan kita sebagai penyampai, nak jadikan diri kita sebagai seorang penyampai yang boleh bagi mesej kat kita punya orang terdekat kita lah, contoh macam ejen saya ni, apa yang boleh saya buat, siapa yang boleh saya refer, siapa saya boleh tengok kat YouTube ke, mungkin tuan-tuan boleh suggest apakah rutin harian yang saya perlu tukar dulu untuk for the start kan, untuk nak jadi sebagai seorang penyampai. So yang itulah saya punya masalah yang saya hadapi sekarang ni. Terima kasih Faris. Cuman tuan-tuan perempuan dalam grup ni ada di antara kalangan anda ada ejen-ejen yang a big team. Yeah, Riza, I know you have a big team, so you should give some suggestion there. Tentang penyampaian tu nanti saya akan tambah. Okay, so siapa nak bantu? Okay, Assalamualaikum Cik Faris. Waalaikumsalam. Okay, mohon izin daripada Haji Sifu untuk saya berkongsi sedikit pengalaman saya. Okay, sebelum ni semasa saya di sekolah dulu, saya merupakan seorang yang agak gagap. Terutama sekali apabila membaca buku. Ini baca buku ni, bila cikgu suruh baca buku, saya akan susah untuk menyebut perkataan-perkataan dalam buku sendiri. Dan apabila saya berjumpa dengan orang pun, bila saya nak cakap dengan orang pun, saya akan jadi seorang yang gagap. Okay. Disebabkan kegagapan itulah yang kadang-kadang saya susah untuk berkomunikasi dengan orang dan saya menjadi malu. Jadi macam mana saya untuk overcome yang saya punya gagap tu? Dan alhamdulillah Allah izinkan saya juga untuk mempelajari bahasa-bahasa dan saya juga boleh bertutur dalam bahasa-bahasa tersebut bersama dengan orang yang memang native speaker, tak ada rasa gagap lagi. Kalau tak dulu nak cakap, jangan cakap English, cakap Melayu sendiri pun gagap. Dia apa yang saya buat adalah saya banyak bercakap dengan diri saya sendiri. Banyak bercakap dengan diri saya sendiri dan saya membayangkan diri saya sedang berpidato, bercakap dengan orang, berlawan cakap dengan orang. Itu yang banyak saya buat. Dan dulu satu ketika dulu apa yang saya buat, saya bawa kamus kecil. Masa tu tak ada lagi kita tak ada smartphone, tak ada lagi akses dengan internet. Saya bawa kamus kecil untuk untuk orang kata memperbagaikan saya punya perbendaharaan kata. Okay, even macam bahasa-bahasa yang saya belajar pun saya tak fokus sangat pada grammar. Jadi kalau grammar ni, kalau saya cakap English, broken English, memang Haji Sifu akan taruk lah. Okay. Jadi saya tak pentingkan grammar, saya pentingkan vocab. Okay. Apa yang penting adalah kita memperbanyakkan perbendaharaan kata kita. Jadi bila banyak kata-kata yang boleh kita cakap, itu yang lebih kita lebih confident. Jadi saya sarankan pada Tuan Faris untuk bercakap dengan diri sendiri, membayangkan Tuan Faris bercakap berhadapan dengan orang. Katakanlah kalau sebagai contoh, Tuan Faris mungkin ada cikgu yang satu ketika dulu sangat-sangat takut untuk cakap. Jadi bayangkan cikgu tu ada kat depan dan Tuan Faris menegakkan sesuatu perkara di hadapan cikgu tu dengan membayangkan dia. Daripada situ insya-Allah dia akan mula gain confidence untuk cakap. Dan dengan kaedah yang sama juga boleh Tuan Faris gunakan untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Afnan. Afnan, you bercakap sendiri. Kejap, Afnan, you bercakap sendiri tu, you cakap kat cermin ke Afnan? Tak semestinya depan cermin. Kadang-kadang bercakap sendiri sambil-sambil bila nak tidur tu duduk bercakap seorang-seorang. Okey. Kadang-kadang ada orang yang famous yang cakap sendiri, cakap depan cermin. You kenal tak orang famous ni? Hitler suka bercakap sendiri. Yes, one time pasal dia pun seorang yang gagap juga sebelum dia berpidato. Ya, betul. Afnan ada ciri-ciri Hitler di situ. Yes.
Alright, thank you Afnan. Bisschen Deutsch. Dah cakap aku cakap Arab kan. Alright Afnan, thank you. Okay. Alright, lain. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Faris, saja saya nak share daripada konteks saya sebagai pemidato lah. Untuk pengetahuan Tuan Faris, saya daripada sekolah rendah darjah 4 masuk dengan macam kita pemidato. Sampailah sekolah menengah sampai diploma degree lah macam tu kan. Maksudnya the whole journey saya dalam education, dalam sepanjang saya dalam persekolahan saya, memang saya dalam bidang pengucapan awam. Bermaksud setiap pertandingan yang ada, kadang-kadang cikgu tolak saya, kadang-kadang memang saya intention nak masuk, contoh macam tu. So saya perasan bila saya walaupun saya masuk dengan pidato, saya dekat atas stage memang saya ketak memasukkan, dia jadi macam satu momen kita, yang pertama kita nak habiskan skrip, yang kedua kita rasa macam tak selesa nak berdiri kat depan. Tapi kan satu hari ni saya jumpa dengan seorang saya punya lecturer, dia daripada masa saya belajar diploma lah dekat Johor, dan dia share, Syafiq, masa tu saya nak masuk pertandingan pidato peringkat kebangsaan anjuran DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. So satu hari ni saya punya mentor ni dia panggil, Syafiq, hang suka nyanyi lagu apa? Dia macam tu kan. Kata saya ni banyak lagu yang saya suka. Masa tu kebetulan tengah lagu yang tengah famous, lagu siapa tu perempuan yang rambut emas-emas tu yang nyanyi lagu na complicated. Anita Sarawak. Avril Lavigne Anita Sarawak. Avril Lavigne. Betul. So masa tu saya dia beli dekat saya MP3, dia bubuh lagu-lagu Avril Lavigne, dan kemudian dia ajak saya berjogging sambil nyanyikan lagu tu. Itu satu. In fact, betul. Saya perasan bila berjogging, bayangkan kita berjalan sambil bercakap, penat. Berjalan sambil bercakap, kemudian naik tangga pula penat. So menyanyi sambil berjogging memang penat gila. Tapi kebaikannya adalah saya perasan saya ada kawalan pernafasan yang sangat panjang pada masa tu. Maksudnya saya punya lantunan suara tu memang lagi panjang. So bila kita nak voice word tu, dia memang lagi lama lah, satu. Yang kedua, tips yang dia share adalah bila kita nak bercakap, kita ada dua method yang kita boleh apply. Yang pertama, kita bercakap dalam konteks kita guna voice recording. Cakap guna voice recording, so kita boleh agak kita punya intonasi suara tu macam mana, kita ada feeling tak bila dengar intonasi suara tu. Yang kedua yang kita boleh practice adalah rakam sebenarnya, and then kita tengok balik lah. Tapi salah satu cara yang paling saya berkenan adalah yang dulu saya punya mentor pernah buat adalah dia akan bawa saya pergi pasar malam, and then dia akan ajak saya buat dua benda. Yang pertama, dia akan carikan kedai buah-buahan ke, kedai sate ke, kedai apa-apalah, yang dia akan suruh saya pergi tolong jualkan makanan tu untuk pakcik-pakcik tu, owner gerai tu. Maksudnya saya akan jerit lah, sate buah sebakul RM5, macam tu lah. So memang itu untuk buang malu dan untuk prepare kita punya self confident. Yang kedua yang dia selalu buat adalah yang dia pernah buat adalah satu hari ni dia akan minta saya bercakap dekat public. Bermaksud public ni bukan tempat-tempat yang kita kenal, tapi tempat-tempat kita kenal. Contoh pergi pasar malam, cakap kat pasar malam. So tengah-tengah jalan, bayangkan tengah-tengah jalan tu kita boleh bercakap dekat tengah jalan tu lah. Macam tu. So benda yang saya nampak yang tuan boleh buat, yang pertama adalah apa saja topik yang tuan nak cakap, tuan cakap je. Dan yang saya perasan kan, satu aplikasi yang sekarang ni tengah naik yang tuan boleh buat adalah tuan boleh upload TikTok, install TikTok dalam handphone, kemudian buat sharing dalam tu. So daripada situ pun tuan dah bina kemahiran bercakap lah dalam TikTok kan. Sebab TikTok ni I have to cut you through, Syafiq. I have to cut you through. Okay. Bagi orang lain juga bercakap.
Kalau tak, kita orang tahu semua sejarah you jual ikan. Okey, saya nak tambah sikit. Ya, Faris. Okey, lagi satu, macam mana kita nak have control dengan kita punya audience kalau audience kita tu mostly majority semuanya lagi tua daripada kita. Tu salah satu lagi saya nak tambah lah. Okey, itu teruskan. Okay. How about addressing that one? Ya, Puan Riza nak bercakap. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dalam sesi ni, saya tak kenal sesiapa kecuali Tuan Rizal. Pagi tadi Tuan Rizal bagi WhatsApp kat saya, so I am very excited. Saya sebenarnya ada meeting sampai pukul 7.30, tapi because saya excited, so saya masuk juga walaupun lambat sikit. Tapi saya kongsi kepada Tuan Faris sebab saya ada pengalaman dalam mengurus setakat ni ejen di bawah saya ada dalam 5,000 orang. Ambil kau. Tak, Faris ambil kau. Ni kena pegang buku ni. Ambil kau. Okay. So saya ialah saya bukan bisnes saya sendiri, ini adalah company orang lain. So saya buat bisnes penapis air, penapis udara, water filter. Saya produk kuku. Okay. So saya ialah salah seorang chief sales manager di situlah. So apa yang saya boleh kongsi dengan Tuan Faris ialah kalau pasal gagap ke, gemuruh ke, even sampai sekarang, walaupun saya dah ada ramai ejen, selalu buat talk, di saat ini pun saya masih lagi menggigil. Itu sangat normal. Tetapi saya tahu bila kita jadi seorang leader ataupun pengurus, kita ada tanggungjawab. Jadi kalau kita tidak boleh menyampaikan, maknanya satu info tu tak sampai kepada ejen kita. So disebabkan atas rasa tanggungjawab itu, maknanya saya volunteer. Saya selalu volunteer untuk bercakap walaupun saya tahu dia tak perfect. Sebab bila kita bercakap tu, of course, bila baru mestilah kita tak pandai nak cakap, gagap, tersalah info and all. Tetapi saya keep practice dengan volunteering. Setiap kali kuku buat anything untuk jadi speaker atau program, saya akan volunteer untuk jadi speaker tu. Maknanya apa yang saya boleh suggest dekat Tuan Faris ialah, walaupun Tuan Faris kata Tuan Faris macam mungkin rasa takut untuk menyampaikan, tetapi bagi saya you need to start. Kena mula dulu. Kita tak tahu selagi kita tak mula, di mana kita tak akan tahu kekuatan kita dan kita pun tak akan tahu kekurangan kita. Jadi bila kita mula, selepas itu kita perlu praktis banyak kali. And then kalau Tuan Faris kata tadi tentang digital marketing, mungkin Tuan Faris kata Tuan Faris tak pakar. Saya adalah orang yang lebih kepada offline tau bila buat kuku ni. Tetapi saya nak juga tim saya tahu pasal online. Jadi apa yang saya buat ialah, sebab kena faham ya, bila pandemik ni you tak boleh nak sustain dan redha sahaja dengan offline method. Kena juga pergi ke digital platform. Jadi apa yang saya buat ialah saya memang bawa orang-orang yang pakar dalam bidang online untuk menyampaikan. Sebab saya delegate orang lain untuk bercakap. Kalau saya tak pakar, kenapa saya perlu belajar sampai habis baru saya nak ajar pula ejen saya? Baiklah, saya invite yang pakar untuk ajarkan ejen saya dan dalam masa yang sama saya belajar bersama-sama dengan ejen saya. Kerana kita sekarang ni, contohnya sekarang mungkin Tuan Faris pengurus ataupun Tuan Faris the owner of you punya company. Macam saya suka menggunakan perkataan lead by example. Saya nak ejen saya buat, saya juga perlu buat. Saya tak boleh suruh orang lain buat, saya sendiri tak buat. So in that term, bila saya panggil yang pakar untuk buat sesuatu, saya make sure diri saya pun implement apakah ilmu yang pakar ni ajarkan. So lepas tu, sebab kena faham ejen kita akan follow kita. Ejen kita dia tak follow pakar tu, dia follow kita. Bila kita buat, dia pun akan start buat. So saya memang buat bersama-sama dengan saya punya ejen lah. And then bila kita nak, orang kata nak adapt dalam this situasi,
kena faham team kita tadi ada team offline dan team online. Kita kena try untuk buka mata kepada yang ejen-ejen offline ni untuk buat online, tetapi kena faham juga kita mungkin ada target ataupun KPI company yang kita nak achieve kan. So maknanya sekarang Tuan Faris dah perlu cari orang-orang lain. You perlu cari ejen-ejen online pula untuk cepat dapat target sasaran jualan dan sebagainya. So maknanya sekarang you sediakan satu platform macam saya, setiap malam saya ada kelas Zoom yang manager saya rotate. Saya ada 13 orang manager direct bawah saya, so diorang rotate buat kelas setiap malam. Tak semestinya saya seorang. Kena macam di dalam team, macam Tuan Faris kalau ada banyak ejen, Tuan Faris mungkin ada top sales ejen kan. Dia sebenarnya tak perlu pun setiap kelas Tuan Faris yang bercakap. Boleh juga top agent yang bercakap. Dia mungkin akan rasa very honored to talk to you punya kelas. Betul. So sebenarnya dia adalah win-win situation. So bagi itu and then apa lagi volunteer to speak, lead by example. And then kalau Tuan Faris nak belajar bercakap dengan lebih teratur, Tuan Faris boleh cakap perkara yang Tuan Faris pakar dahulu. Bila kita banyak ilmu tentang yang kita pakar kan, so kuranglah sikit gagap-gagap tu. Sebab kita banyak knowledge tentang apa yang kita yang pakar tu kan. Kita banyak knowledge, so bila kita cakap tu kuranglah rasa gementar dan sebagainya. So bila kita dah sentiasa cakap pasal yang pakar yang kita strength kita kat situ, so lama-lama barulah kita start belajar yang lain. Maknanya it's always ada time untuk improve. So apa yang saya cakap ni memang betul, sebab macam saya tak terror juga tahu nak cakap apa tentang satu perkara. Satu hari tu memang saya panggil Tuan Rizal sendiri untuk bercakap dengan tim saya. Tak semestinya saya je yang perlu bercakap. So dari situlah saya kenal Tuan Rizal sebenarnya. Okey, itu sahaja tips saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Puan Rizal. Thank you. Alright, saya nak tambah last untuk Faris. Oleh kerana PLF di sini seorang pun tak cadangkan Faris untuk masuk program PLF. Kenapa ya? Rizal baca chat Rizal. Chat dah buat rambut dah tu. Chat, kita orang dah bagi link dah. Saya bagi link dah. Macam ni kecil hati kami. Hati balik dengan Rizal lah. Kecil hati lah macam ni Haji. Maju balik lah. Orang semua dah cakap dah. Diorang ni semua dia cakap join PLF ni. Berkajang-kajang lah tulisan masa PLF tu. Faris, bercakap adalah bidang saya Faris, dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan dalam grup ni, Faris ni neighbor saya, duduk depan rumah saya ni. Ya Allah. Saya nak ajak jadi masuk PLF last kali tapi Rizal dah potong. You lambat. So Faris, kita ada program PLF yang kita akan anjurkan julung-julung kalinya online. Ya, Sabtu, Ahad dan Isnin ini. Ya, link dia ada Mekania, dah masing-masing dah bagi link tu. So ada kat chat. Ada kat chat. Okay, so join the PLF family. Dan Faris, itu saya punya cadangan. Saya dah ajukan juga apa yang saya perlu buat ni dekat Coach Bahir. So apa yang dia jawab dekat saya adalah join PLF. Dia cakap itu je, join PLF. Kebenaran dah ditunjukkan tapi tak nak tengok, itu yang masalah dia. ini saya permulaan lah ni. Okay. Alright, let's say Faris. Alright, permasalahan yang lain. We are now at 10:10. I will say that we will go until 10:30. Melainkan anda masih nak berbincang lagi, I'm still here. Is that at any time you want to leave the session, go ahead and leave the session. Thank you very much. Let's see where we are at 10:30, then we decide whether to carry on atau berhenti. So, tuan-tuan puan sekiranya ada permasalahan yang anda nak kongsikan, inilah masanya. Oh, dah tak ada masalah. Salam. Ya. Siapa tu? Kak Cik ke? Ya, Kak Cik. Ya, Kak Cik. Assalamualaikum semua. Salam. 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 Okey, baik.
memandangkan keadaan sekarang ni, adakah sesuai kita tambah lagi macam Kak Cik buat tadi dengan transit semua ni, adakah kita sesuai untuk tambah lagi cawangan macam tu? Sebab sekarang ni tempat tu kira macam Kak Cik dah boleh mengharapkan staf-staf yang ada. Jadi Kak Cik nak tambah tempat lain lah. Cumanya sekarang ada ibu bapa yang macam kadang-kadang dia kalau nak transit daycare ke dia dah kurang ke, dia macam agak kurang nak hantar ke pusat didikan awal kanak-kanak ni, tapi dia lebih nak ke pengasuh sebab keadaan macam sekejap tutup, sekejap buka pula, macam tu. Allah Alam. So persoalan Kak Cik ialah adakah ini bagus untuk buka cawangan lain, adakah ini masanya? Itu persoalan Kak Cik ya? Adakah ini masanya untuk kita buka? Ya. Yeah. Okay. Alright. So, tuan-tuan puan, sila bantu Kak Cik. Okay, saya nak tambah daripada pengalaman saya punya makcik. Saya punya makcik dia buka satu taska. So baru-baru ni dia buka satu lagi cawangan. Beza cawangan sekarang dengan cawangan yang baru ni lebih kurang dalam 5 atau 7 km lebih kurang. So saya nampak benda special yang dia buat dekat dia punya taska adalah bukan dia buat transit, dia tambah transit. So apa benda special yang dia buat dengan transit yang dia buat sedia dia ni adalah yang pertama, dia pastikan transit itu bermodul sebab dia kata kebanyakan transit yang ada dekat Kedah ni adalah budak-budak mai buat kerja sekolah sendiri, kadang-kadang ada kelas mengaji sikit, kemudian mandi, kemudian tunggu mak ayah mai ambil. So cadangan saya, cadanganlah sekiranya Kak Cik nak tambah cawangan, boleh tambah kot sebab permintaan sentiasa ada sebab ada orang permintaan mungkin ada lah, sentiasa ada tu saya tak pasti pula nak kata kan. Tapi mungkin boleh pelbagaikan dengan bermodulkan transit tu. Tu je. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Lain, cadangan lain? Saya nak tambah sikit untuk Kak Cik, boleh Sifu? Boleh, silakan. Okay, untuk Kak Cik, nak tambahkan orang kata cawangan atau sebagainya, boleh sebab memang ada permintaan tinggi, memang high demand untuk bisnes ni. Sebab kawasan Kak Cik tu yang sekarang ni macam kita pernah bincang dulu Kak Cik, yang kawasan Kak Cik ni agak pendalaman dan sebagainya. So inilah masanya untuk Kak Cik tambahkan lagi orang kata kebolehan Kak Cik sebab modul apa yang Kak Cik pernah terangkan pada Mat, Mat tak ada gambar. Okey, apa yang Kak Cik pernah terangkan pada Mat sebelum ni apa semua, memang Kak Cik punya modul, Kak Cik punya value, Kak Cik punya USP memang dah hebat dah. So sekarang Kak Cik mempunyai kekangan sebagai contoh tempat. Kan sekarang kan dah ada 2 cawangan kan, satu dekat Taiping ke mana? Betul Cik? Ya. Okay, kat Taiping kan satu, yang keduanya dekat balik pulau. So Kak Cik boleh tambahkan lagi satu mungkin dekat area yang dekat dengan town sebab bisnes Kak Cik adalah bisnes yang high demand. Okay, so tak perlu ragu-ragu untuk buka lagi satu. Terima kasih Mat. Terima kasih Mat. Sama. Boleh saya berjelas sekejap? Silakan. Okey, Assalamualaikum Kak Cik Rozaimi. Saya rasa kita satu bidang insya-Allah. Saya tahu Kak Cik dah berapa lama dah Rahimah. Ya Pak Rahimah ya. Okay, so insyaAllah sebab sekarang ni kalau kita lihat kalau Kak Cik nak expand, macam saya punya, kita setiap orang ada dia punya prinsip dia sendiri ya. Sama ada kita ni nak bermula, saya lebih suka memulakan bisnes dengan apa yang ada di tangan ya. Saya tak suka ambil pinjaman bank. Jadi alhamdulillah walaupun kita tahu nak mulakan sesuatu walaupun taska ke tadika memang kita tahu minimum set up dalam 50,000 ke 100,000. Jadi sekarang ni
ni kalau kita lihat macam Kak Cik dah ada cawangan sendiri ya. Kak Cik nak buat kita tengok bajet memang ada peruntukan berjuta untuk nak set up taska di tempat kerja, contohnya di hospital-hospital. Memang kita nak cater, because kalau kita lihat kalau macam kerajaan pun membenarkan kita beroperasi untuk cater parents yang frontliners dan juga yang dapat kebenaran lah. Jadi saya rasa tak nampak macam tadi rakan-rakan PLF kita pun dah mencadangkan memang digalakkan ya, sebab industri kita ni memang kalis ekonomi. Permintaan sentiasa tinggi, orang setiap hari kahwin ya, beranak ya. Jadi insya-Allah salah satu industri yang takkan terjejas industri kita lah. Jadi saya melihat kalau Kak Cik minta pandangan saya mencadangkan Kak Cik tambah. Memang banyak peluang sebenarnya kalau kita nak tambah. Kak Cik masuklah tender-tender ya, masuk tender sebab kita di tempat kerajaan ni kita masuk kaki saja ya. Walaupun cuma Kak Cik sediakan beberapa pekerja sajalah ya, sebab sekarang ni pun kita dah dapat 10 juta hari tu untuk train staff-staff ya. Jadi kita banyak yang kita boleh boleh gunakan dari insentif kerajaan tersebut. Jadi saya menggalakkanlah kalau Kak Cik nak tambah cawangan. Saya rasa lebih sesuai kalau Kak Cik dah ada track record, Kak Cik boleh propose kepada jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian di area Penang ke atau Kedah belah-belah utara. Banyak sangat peluang yang tak diambil macam kami di Putrajaya, di Kuala Lumpur, Klang Valley ni memang banyak pesaing. Tapi kalau macam Kak Cik di belah sana tu, Kak Cik boleh propose hantar proposal kepada kementerian-kementerian apa strength Kak Cik, and then Kak Cik boleh je dapatkan, because untuk initial setup Kak Cik dapat 250k untuk untuk dapat daripada geran permulaan. Ya, itu saja. InsyaAllah. Okey, terima kasih Farimah. Terima kasih. Terima kasih semua. Ada lagi? Saya nak tambah sikit Kak Cik. Kak Cik sekarang PKPB kan dekat Penang tu kan? Betul. Sekarang tu kosong ke penuh? Kosong. Kosong online. Online semua kan? Ya, ya. So kita tak tahu COVID ni berapa lama kan? Betul. Itulah yang main fikirannya. So besar kemungkinan sekiranya kalau Kak Cik tambah lagi satu, Izzat bagi pandangan opposite daripada apa yang Puan Rahimah cakap ni. Izzat berpandangan di masa akan datang ni mungkin tak jauh, mungkin tahun depan saja sekolah akan ditutup. Tak ada sekolah lagi dah. Dan cara penyampaian ilmu yang selalunya berlaku di sekolah akan berlaku cara yang lain. So kalau sekolah boleh tutup, SPM pun boleh ditunda. Tadika is just another place to simpan nak parking anak-anak sekejap sebenarnya. Dan itu pun tidak mustahil akan berlaku juga di mana penutupan sekolah-sekolah tadika. Yeah. So you need to really think about it, Kak Cik. Yeah. How about Kak Cik wujudkan tadika yang berbeza? Sekiranya lah, okay, katakan Kak Cik yes nak teruskan nak buka sesuatu tadika yang cawangan yang lain. Saya cadangkan jangan buka cawangan yang sama. Ya, mungkin cawangan high class ke contohnya. Untuk cater untuk orang-orang high class. Ya. So contohnya kalau di tempat Kak Cik sekarang anak-anaknya minum susu tepung, di tadika high class tu lembu akan ada kat belakang. Dia kira fresh gila susu dia. So bayaran untuk tadika itu dengan bayaran untuk tadika yang Kak Cik ada sekarang dia berbeza. Ya. So kalau Kak Cik nak buka, I suggest Kak Cik jangan buka benda yang sama, buat benda yang lain. Supaya katakan market high class tu tutup, market the middle class tu masih ada lagi, you know. Dan Kak Cik masih boleh teruskan bisnes tu. Kalau Kak Cik buka bisnes yang sama, tadika yang sama di tempat yang lain, tetapi tadika yang sama juga, buatnya kerajaan kita semua tutup. Termasuk Kak Cik punya, you know, all cawangan akan tutup, you know.
So itu satu benda yang saya nak Kak Cik really think about lah. Ya. Antara orang yang Kak Cik mau juga bersembang dalam PLF kita ni ialah contohnya ya Kak Rahimah tadi tu, ya, satu contoh. Dan kita ada contohnya juga Raja Eva. Raja Eva dia buka tadika yang agak swasta, agak high class. Dia punya parents yang hantar tu adalah parents-parents yang boleh berbayar. Raja Eva bersembang dengan dia. Dan juga bersembang dengan orang yang pada level persatuan taska-taska Malaysia ni. Contohnya Kak Yati Kaizek, Kak Noli, ya. Nanti ambil nombor daripada Rizal. Kerana mereka di level peringkat atas. So mungkin mereka ni nampak sesuatu yang Kak Cik pada level Kak Cik tak nampak lagi. Kerana mereka di bahagian persatuan yang selalu berhubung dengan kerajaan. So mereka mungkin ada information yang lebih yang boleh membantu Kak Cik untuk buat keputusan tu. Ya, so nanti minta nombor daripada saya. Kak Noni dengan Kak Yati Kaizek. Ya. Okey, baik. Terima kasih Sifu. Rosita Kamil. Ya. Kak Rosita Kamil, ya, Kak Rosita Kamil dah keluar. Dia lebih kepada Negeri Sembilan. Dia tu bukan pada level national. Level national would be itulah. Ya. Alright, terima kasih. Terima kasih. Ya saya. Nak support sikit idea Rizal tadi tu. Which apa yang Rizal cakap tu memang kalau rasanya orang minta maaf kepada pengusaha tadika taska, rasanya mungkin tak terfikir kot nak buat macam benda something different yang macam Rizal cakap tu lah kan. Sheila setuju yang mana lebih baik hai Kak Cik, ni saya Sheila, okay, sebab kita tak pernah kenal kan, okay. Oh ya ke? Minta maaf, Sheila pelupa, okay. Sheila memang macam tu. Dia bukan ingat orang. Dia pun ingat orang. Dia memang macam tu. Hello, okay. Jadi, kan instead of macam Rizal cakap, Kak Cik buka benda yang sama, lebih baik Kak Cik buat sesuatu benda yang berbeza. Contohnya, buat daripada sekarang ni offer medium and lower class. So, why not offer for the medium and upper class? Itu satulah. Tambah lagi, sebab sekarang ni kita dah mengalami, Allah dah bagi dekat kita rasa daripada bulan 3 hari tu, apa situasi-situasi yang macam gini. Jadi tambah lagi satu elemen online dekat situ. Maknanya bagaimana nak menguruskan tadika dan taska sebagai konsultan early childhood ni untuk deal dengan anak-anak secara online. Secara yang lebih fleksibel, sama ada offline dan juga secara online. Jadi supaya nanti katakanlah kita pun tak tahu apa cerita COVID ni sampai bila. Jadi kalau kita nak buka cawangan lagi pun, kita dah ada preparation, kita dah ada modul dalam kita punya online, kita dah ada modul offline. Maknanya at any time, campaklah, jadilah apalah, nak buat offline boleh, nak buat online pun boleh. Macam itulah. Okay. Okay, bagus. Terima kasih Sheila. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Cik. Baik, ada permasalahan lain? Kita ada 6 minit lagi yang anda nak kemukakan. Buat masa ni, tuan-tuan perempuan yang berada dalam sesi ni ada dalam 30 lebih orang, sekarang 29. Adakah ia membantu? Does it help you, give you ideas? Yes or no? Yes. Ya, alhamdulillah. Yes. Okay. Yeah, boleh. Yes. Sangat membantu Haji Sifu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan anda nak perasan bahawasanya cadangan-cadangan yang diberikan tu bukan datang daripada saya sahaja. Ya, dia datang daripada grup ini. Ya, yang benda ni perlu kita wujudkan dan sebenarnya sesi ini diwujudkan secara berstruktur sebenarnya, ada strukturnya. Ya, bukan saja-saja je bercakap, bukan saja-saja kita memberi cadangan. Saya menjadi facilitator dia, saya menguruskan supaya orang-orang macam Syafiq Aizat ni tak cakap nama sangat, panjang sangat, contohnya lah. Tadi Puan Rahimah tadi cakap tentang apa ni,
kita taska ni dia ada supply dia, anak-anak mesti ada, orang selalu kahwin. Saya tengok Hakim tadi macam terkejut kerana dia belum kahwin lagi, so kesian. Oh. Panas je. Nak pesan tadi kahwin tu sosol sikit. Hakim gambar kat bawah saya tolong kipas dia datang. Saya just nak kongsi sikit. Sebenarnya saya pengusaha di Kementerian Wanita. Jadi banyak saya terlibat dalam mesyuarat dasar dan juga polisi. Jadi kalau Kak Syed nak minta apa, boleh PM tepi lah, insyaAllah ya. There you go. Ya, insyaAllah. InsyaAllah saya masukkan. Dalam PLF ni kita sering lupa bahawasanya kita ni have a wealth of information and knowledge. Ramai PLF ni bidang pelbagai, ya, expert pelbagai sebenarnya. Kita je tak rajin nak tap, ya. So rajin tap, inilah caranya. Dengan buat business lab macam ni kita tap antara satu sama lain, learn from each other and help one another. Alright, sekiranya tidak ada permasalahan baru yang lain, kita tamat di sini. Again, 10 saat, 9, 8, 7. Saya nak buat ucapan boleh Sifu? Yo, ucapan. Yes. Nak bagi 7 lagu sekali ke? Tak, ucapan je. Ada. Ya, Mat. Silakan. Pertama sekali, saya sangat bersyukur join family PLF selama hampir 4 tahun. Dan terima kasih Sifu kerana anjurkan PLF Lab Session untuk bisnes ni dan saya sangat menghargainya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pun nak cakap sikit Sifu. Boleh tak kalau boleh Sifu buatkan satu lagi sesi di mana kita invite macam Sifu, kita tak tahu dalam grup PLF Sifu dia ada record data-data mungkin boleh panggil mereka untuk kongsi idea, contoh tadi macam bukan pegawai pada LHDN, mungkin EPF, mungkin kan yang boleh bagi idea sumbangan. Saya harap sangat kalau Sifu boleh anjurkan satu lagi lah sesi tu, sebut mungkin kita boleh invite lagi ramai PLF yang saya rasa mempunyai masalah dalam segi persyarikatan dan juga lain-lain lah, percukaian ataupun ya. Terima kasih Sifu. Boleh. Idea yang baik akan saya pertimbangkan insya-Allah. Terima kasih. Any more? Wah, Syazwan, handsome boy Syazwan. Tak ada siapa yang ada hati nak keluar daripada sini kot. Tak ada siapa nak keluar. Semua dah. Itulah taman syurga yang diwujudkan begini kan. Ya, memang susah nak keluar. Sariman kena faham. Saya memang tak faham benda-benda. Tak ada air 4 hari kat sana, mandi macam mana? Kita orang very efficient. Alhamdulillah. Kita orang very efficient. Dengan satu kolah saja, dengan satu sekali basuh kepala tu, satu keluarga basah sekali. Macam cerita Piramli je. Itu namanya mandian komando. Itu bukan komando. Itu Piramli Sifu. Berani bersuara. Bawi sampai ke sini Sifu. Kami okey je. Tak ada masalah insya-Allah. Berani bersuara. Alright, thank you very much. Thank you very much for being here. Thank you very much for sharing. Benda ni dirakam, saya akan letak di YouTube PLF dan saya akan share dalam grup PLF supaya ia menjadi ia memanfaatkan orang lain yang tak dapat join kita hari ini. Ya. InsyaAllah. Alright. Thank you very much. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Ya. All the best. Terima kasih semua. Stay safe. All the best. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Be safe. Sama-sama dan terima kasih. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Ramainya. Kita orang kan beradik berdua. Ini macam Upin dan Ipin.
Okay, Sifu, thank you. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum. Thank you. Salam Terima kasih, ayah. Sifu. Terima kasih semua PLM. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye Dina. Bye Kak Dina. Bye Dina. Bye Kak Cik. Bye semua. Kak Dina, bye. Kak Dina, Sama-sama bye. daripada Penang. Bye. Bye. Lagi. Bye. Okay, salam Kak Baik. Dina. Baik, ada ni. Assalamualaikum. Rabi pun dah sampai rumah. Ha. Daripada daripada kereta masuk ke rumah. Ha. Dia pun dah sampai rumah. Alright, keluar soal-soal. Saya nak baca apa yang korang tulis dalam chat ni, entah apa-apa korang tulis ni. Okay, selamat baca. Okey, keluar dulu Sifu Rizal. Ya, okey. Terima kasih. Terima kasih Sifu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Syakira. Terima kasih.